Okay, untuk video kali ni kami nak cerita sikit pasal Teroka, tapi bukan Teroka Teroka Hatiana. 세상에 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고. Assalamualaikum, kami Kampung Squad. Okay, untuk video kali ni kami nak cerita sikit pasal Teroka, tapi bukan pasal Teroka gua, tak pun Teroka Hatiana, tapi kami nak cerita pasal Teroka nilai sejarah. Okey, seperti mana yang kita semua tahu, walaupun kami sebenarnya tak berapa tahu, dikatakan Kedah ni ada banyak nilai sejarah. Tapi hari ni kami nak fokus kepada sejarah di daerah Baling secara amnya lah. Tapi secara khususnya, kami akan fokus kepada sejarah di Pulai Baling Kedah. Okey, sejarah ni tidak banyak diceritakan secara meluas, tetapi dia amat dekat di hati orang-orang terdahulu. Iaitu sejarah Shah Bandar Terulung. Okey, untuk maklumat lebih lanjut, kita sama-sama layan video ini. Datuk Shah Bandar ni adalah asal daripada keturunan kerabat diraja. Yang mana yang dah sampai ke sini ni, yang duk ada hari ni yang duk selalu sebut nama Datuk Shah Bandar Wan Daud, Datuk Shah Bandar Wan Sri itu adalah keturunan yang dah 3-4 keturunan lapis lah selepas daripada yang asal tu. Dan Datuk Shah Bandar ni bukan penduduk asal di sini, asal daripada Kota Bukit Pinang, yang mana ketika itu bersemayamnya Tuanku Sultan di situ. Kemudian berkait rapat dengan Kesultanan Melayu, Kesultanan Kedah yang dipimpin dan ditadbir oleh Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin II. Yang mana Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin II itulah yang katanya mempunyai satu orang anak yang disebutkan dengan Tuku Anjang, dan susur galur daripada keturunan Shah Bandar itu berasal daripada situ. Kita ada Datuk Shah Bandar yang dikenali dengan Datuk Shah Bandar orang kaya, kemudian anaknya Datuk Shah Bandar Datuk Shah Bandar Wan Musih, Tok Musih, dan kemudian anak dia Datuk Shah Bandar Wan Sri, kemudian sampailah kepada Datuk Shah Bandar Wan Daud. Dulu orang kecil itu dia anak kepada Datuk Shah Bandar Wan Daud. Jadi saya dipahamkan kata sistem Datuk Shah Bandar ni dia sampai kepada Datuk Shah Bandar Wan Daud saja. Apabila setelah Datuk Shah Bandar Wan Daud ni mati, ditanam di situ, maka pada ketika itu dikuasai oleh British, dan British menghapuskan Datuk Shah Bandar Pulai dan digantikan dengan sistem pengulu. Sebab itulah Datuk ni pengulu Wan kecil itu dilantik jadi pengulu. Dan apabila dia dilantik jadi pengulu, kemudian apabila dia mati, jawatan pengulu pun dah tak ada dah untuk lantikan kepada ahli keluarga. Pusat pentadbiran yang ada pada ketika itu adalah di Kuala Pulai lah. Kuala Pulai, sepanjang Sungai Ketil itu ada satu pusat pentadbiran, iaitu Sungai Ketil nak masuk ke Sungai Pulai tu. Itu dinamakan Kuala Pulai. Jadi itu adalah merupakan satu tempat pelabuhan. Suasana lah berdasarkan orang tua-tua cerita dulu. Barang daripada Kuala Muda dia akan menghantar ke Baling, dan barang daripada Baling bawa pergi hantar ke Kuala Muda. Jadi adalah sistem perdagangan di situ. Jadi bila sistem perdagangan di situ, salah satu tempat perhentian RNR lah kita panggil kan. Kalau zaman ni RNR untuk berhenti di situ yang ada perkampungan adalah Kuala Pulai inilah. Kemudahan-kemudahan yang ada pada ketika itu, dia ada tempat ibadat, kita panggil dia masjid. Dia ada pertempatan rumah-rumah lah, kalau lah ni panggil rumah perumahan dan sebagainya. Dia ada rumah-rumah, kemudian dia ada tempat-tempat perniagaan lah, tempat tukar jual beli apa semua tu ada lah. Ada kedai-kedai makan apa semua ada lah di kawasan tu. Berdasarkan yang diceritakan oleh orang tua-tua dulu, kehidupan dia lebih kurang macam gaya kesultanan lah. Dia ada panglima, dia ada hulu balang, dia ada gundik, dia ada dayang, kemudian dia ada gajah apa semualah, ada apa benda-benda yang sebegitu semua dia ada. Dia panglima Datuk Shah Bandar ni banyak. Kita ada Tok Janggut, ada Tok Baran, ada Tok Kadir, ada Tok Cik Eng, ada. Di sistem yang dia pakai oleh Shah Bandar ni lebih kurang macam sistem pentadbiran kesultanan. Dan Datuk Shah Bandar ni dia mentadbir Pulai ni, bukti-bukti sejarah yang boleh dapat hari ni lah. Nombor satu, kubur tu lah. Kubur tu bukan kubur daripada Datuk Cik Wan kecil tu, daripada keturunan yang awal lah.
Jadi antara yang ditanam di situ kerabat Syah Bandar. Syah Bandar sendiri, isteri Syah Bandar, anak-anak Syah Bandar dan kerabat-kerabat yang lain. Dan juga ada yang tanam di situ seperti kita kata dayang lah, macam orang-orang yang terlibat kerja dengan istana. Dua masjid. Masjid memang daripada dulu sampailah sekarang dikekalkan dengan nama Datuk Tok Bandar. Iaitu ambil daripada Syah Bandar lah. Yang ketiga kampung, perkampungan. Perkampungan di sini kita ada Kampung Datuk. Satu kampung yang memang di situ kawasan itu memang rumah Tok Bandar. Rumah Datuk Wan Daud. Memang masih ada sampai sekarang. Banyak ada pertempatan masyarakat Hua bin Han di dalam Gua Tok Syekh, di dalam Gua Kelambu, di dalam gua-gua yang ada di sepanjang jalan tu. Dah termasuklah siput-siput yang banyak tu, kata ada pertempatan Hua bin Han. Sebenarnya Syah Bandar datang ke sini untuk pentadbiran tu. Kalau pada saya tu, saya bersetuju lah. Kalau sebenarnya Syah Bandar mai sini tu antara pertempatan awal yang ada yang golongan Hua bin Han yang kata ada dengan duduk dalam gua apa semua tu. Jadi Syah Bandar mai sini memperkukuhkan sistem dan mentadbir di sini. Wan Sri tu dia mati di Jarak tu. Dia mati di Kuala Kangsar tu. Lepas tu balik tanam di Jarak. Lepas tu kemudian anak dia Datuk Syah Bandar Wan Daud ni pergi ke Jarak pada waktu malam. Bila pergi di situ pada waktu malam yang bulan kembang sangat tu, kemudian korek dia punya kubur. Bila disuluh oleh bulan tu, nampaklah tulang-tulang tu, kumpulkan semua tulang-tulang tu, balik mai tanam di sini. Orang Sungai Limau, orang Tok Patah, orang Cik Wan Yusof, orang Pulai ni adalah berasal daripada Syah Bandar. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk video-video seterusnya.